Dan alhamdulillah pada malam ni dapat kita bersua sekali lagi untuk sama-sama insya-Allah pada malam ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk kita membincangkan tentang perkara yang paling besar, iaitu berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita melaksanakan di atas muka bumi Allah Ta'ala, dari masa kehidupan kita sehingga kita bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana firman Allah, ayyahsabul insan ayyutsraka sudah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah manusia ini mengira, apakah manusia ini merasa bahawa mereka ini dijadikan begitu sahaja, dibiarkan begitu sahaja, lahir, makan, minum, berak, beranak, tanpa dipertanggungjawabkan. Ayyutsraka sudah, tanpa dipertanggungjawabkan. Kerana kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di akhirat, di atas apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Setiap perkara akan Allah Ta'ala soal. Takkan Allah tinggal walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah Allah takkan tinggalkan, kerana pastinya Allah akan soal. Itu sebablah pada malam ni saya tak nak bercadang untuk bercakap tentang Syawal, tapi saya bercadang nak membincangkan tentang iaitu ihya ba'da Ramadan. Bukan ihya Ramadan, ihya Ramadan sebelum Ramadan. Penghayatan Ramadan sebelum Ramadan. Malam ni kita nak bincang penghayatan selepas Ramadan. Kerana kita kena ingat, Ramadan ini bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi, bukan saja-saja je Allah Ta'ala buat Ramadan ni. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala wujudkan bukan saja-saja. Ada sebab dan tujuan. Dan rahsia ini semuanya berada dalam Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab penghayatan Ramadan, ayat Ramadan sebelum Ramadan hari itu macam-macam lah. Saya pun tak ketinggalan sibuknya dengan jemputan sana jemputan sini, macam-macam nama-nama disebut ayat Ramadan, Ramadan kembali, ada pula kembali Ramadan, macam-macam nama. Ramadan dah tiba, tibanya Ramadan, macam-macam penghayatan. Tetapi yang banyak kita lupa selepas Ramadan itu. Sebab ayat Ramadan ni kita nak belajar balik macam mana Ramadan, apa kena buat waktu Ramadan, baca Quran, itu takkan lari itu takkan lari. Jemputlah 10 orang ustaz, 10 akan kata beramallah pada bulan Ramadan, kerana Allah akan ganjarkan dengan ganjaran pahala yang banyak. Itu pasti 10 ustaz, 10 akan cakap benda yang sama. Itu sebab tak payah banyak-banyak penghayatan Ramadan ni. Yang kena banyak penghayatan selepas Ramadan. Kerana apa ilmu yang kita gunakan pada bulan Ramadan adalah tujuan untuk digunakan selepas Ramadan, bukan masa Ramadan. Macam kita pergi sekolah, tuan-tuan. Kita pergi sekolah, belajar sifir, masa tu ke nak guna sifir? Tak, masa tu kita nak hafal sifir. Masa bila nak guna sifir ni? Selepas pada habis belajar besok, waktu kerja. Anak-anak kita masuk universiti, ambil bahagian pengurusan pentadbiran. Adakah masa tu dia nak gunakan ilmu yang dia belajar? Tak, masa tu dia belajar. Masa bila nak guna ni? Masa selepas habis universiti besok. Itu sebablah tuan-tuan, bila kita jumpa anak-anak kita yang kerja dekat pasar raya, masuk pasar raya Maidin tengah bayar-bayar, kita pun tengok, baik benar muka budak ni. Mika dari mana yuk? Perak. Sama lah. Teman tengok muka Mika ni macam orang terpelajar je. Ngapa kerja kaunter Maidin ni? Itulah ustaz, nak buat macam mana? Masa belajar dulu ambil apa? Ambil apa masa belajar dulu? Dia ambil jasmani, pendidikan jasmani. Atik, apa Mika jaga kaunter? Pergi ngajar orang sukan. Tak ada kerja ustaz oi. Nampak?
Pelik gitu. Pelik lah pasal dia ambil pendidikan jasmani, tapi selepas habis belajar, dia kerja jaga kaunter Maidin. Kan pelik. Begitulah maknanya. Kita dah belajar bulan Ramadan ini. Itu sebab tuan-tuan saya nak sebut. Betul tak? Fil manusia akan berubah. Ya, khususnya umat Islam yang akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan akan berubah kepada 90 darjah Celsius kebaikannya. Di interview ya, Nia Lofa. Saya kenal Nia Lofa. Nia Lofa tuan-tuan, wartawan interview. Nia Lofa, Ramadan ni apa aktiviti bulan Ramadan? Oh, saya mengurangkan aktiviti kesenian, lakonan, teater, saya nak tumpukan kepada ibadah. Nampak? Fil manusia, fil umat Islam berubah menjadi 90 darjah Celsius. Daripada sibuk sebelum Ramadan dulu dengan lakonan, dengan apa benda, tiba-tiba bila dia soal untuk Ramadan, pasal nak tumpu pada ibadah. Nampak? Itu Nia Lofa tak gempak lagi. Tanya Papa Rock, rambut tu tu yang depan, belum belakang lagi. Ya. Bila dia tanya apa aktiviti Papa Rock bulan Ramadan, oh saya gua sebenarnya bulan Ramadan ni gua tak aktiviti rockers ni, gua ya slowkan sikit pasal gua nak tumpu solat tarawih. Itu Papa Rock dengan Nia Lofa. Tuan-tuan punya pergi pada diri kita sendiri. Waktu kerja kita disingkatkan. Daripada pukul 5 biasa balik 4:30. Biasa balik pukul 6. Bos kata hari ni tak boleh, bulan Ramadan balik pukul 4:30. Pasal apa? Bagi ruang. Nampak? Pasal apa? Fil umat Islam ketika itu berubah. Pasal apa jadi macam ni? Maka betul lah kata ulama. Ya. Ramadan ini adalah yang digelar sebagai madrasah tarbiyah. Ramadan ini sekolah untuk mentarbiah manusia. Ya. Ramadan ini adalah sekolah untuk mentarbiah manusia. Makanya bulan Ramadan ini adalah waktu persekolahan. Waktu persekolahan. Makna waktu persekolahan? Waktu ni kita nak menimba ilmu. Itu sebablah tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik dua musuh utama manusia. Siapa musuh utama manusia ni? Pertama Iblis. Allah tarik, simpan dalam penjara. Itu sebab Iblis tuan-tuan, bila nak dekat Ramadan dia menggila tuan-tuan. Bagian nak gila tuan-tuan. Pasal apa? Dia dah tahu lepas ni sebulan dia pencet. Tu yang dia rasuk macam-macam. Dia tahu sebulan asal penyimpan mau besar aja. Dia pun dengar, bukan tuan-tuan je dengar, dia pun dengar juga. Ya, dia pun dengar juga tuan-tuan. Ya, saya sebagai penyimpan mau besar raja, dia pun tunggu juga. Aduh, besok Ramadan kata Iblis. Habislah kita malam ni. Bunyi lonceng kepala merah. Ni nak tangkap Iblis. Pergi mana ni? Ulama kata pergi penjara. Dipenjarakan. Itu sekadar sebut je dipenjarakan. Wallahu a'lam. Macam mana? Jangan pula tanya penjara tu macam Sungai Buloh ke ustaz? Jangan tanya. Apa Iblis nak makan ustaz? Kalau dah di penjara, jangan tanya. Yang kedua, Allah Ta'ala tarik musuh kita ni, Allah lemahkan siapa? Nafsu. Allah lemah. Itu sebab Allah suruh proses jangan makan dan minum tu. Sedangkan kalau kita faham balik Ramadan ini, makna Ramadan panah terik tuan-tuan, apa kena mengena panah terik dengan tak makan dan minum? Ya. Biasanya kalau sesuatu perkataan macam solat, as-salah. Ya. Solah ni makna menurut bahasa ialah berdoa. Memang betul. Dari segi istilahnya berdoa. Kemudian segi syaraknya, ya, aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir, muhtatamatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Itu dari segi syaraknya. Iaitu solat ini ialah sesuatu perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nampak? Tepat tak dia punya maksud? Tepat. Tapi Ramadan lain. Ramadan segi bahasa bermakna panah terik. Tiba-tiba segi syaraknya apa dia? Menahan makan dan minum daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Beza tuan-tuan. Memang beza. Itu rahsia dia.
Apa tujuan Allah suruh jangan makan dan minum ni? Nak melemahkan nafsu. Nak melemahkan nafsu. Nak didik nafsu ni yang mana sebelum Ramadan hari tu, Masya Allah, bank pun dah letupkannya. Bank pun meletup, tuan-tuan. ATM meletup. Punya ganas nafsu ni dibantu oleh sahabat karibnya iblis, bank pun orang letup. Punya ganasnya nampak manusia, bank pun boleh meletup, tuan-tuan. Tu ATM dulu curi di kopek, lepas tu dia angkut pikul kan, laku di pikul. Dia buat lari mesin ATM tu. Dah lah dia buang kat tempat saya, Ampang, kotak dia buang, duit dia ambil. Allah, tak cerdik perompak tu, patut singgah sekolah saya dulu bagi zakat. Adalah sikit saham kan. Apa ni duit zakat ustaz, baru rompak mesin ATM kan. Ini ditinggalkan kotak mesin ATM tu kat Ampang, tempat saya tu. Oh, tinggallah duit sikit. Bolehlah bantu sekolah tahfiz kita. Lah ni dia letupkan mesin ATM, nampak punya ganasnya manusia. Ya, sampai tahap begitu. Jadi Allah Ta'ala bentuk manusia pada bulan Ramadan. Didik. Allah tarik dua musuh utama ni, iblis dengan nafsu. Iblis Allah simpan, nafsu Allah Ta'ala kendurkan dengan cara apa? Dengan cara menahan makan dan minum. Itu benda dia untuk didik manusia. Itu sebab tuan-tuan lihat, ya, bulan Ramadan, cuba lihat, tengok, ya, di siang harinya cuba tengok, ramai tak yang puasa? Ramai. Sampai yang tak solat pun puasa juga. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Saya bukan menuduh, ni hakikat. Yang tak solat pun laksanakan puasa, solat tak buat. Yang 8 jam tu dia boleh buat. 8 jam dah lah, ya Allah, menahan makan dan minum. Kalau ada wartawan tanya saya, ya, apakah pandangan tuan berkaitan dengan puasa ni, makan dan minum? Tak ada cara lain ke? Kalau Allah Ta'ala bagi can lah kat kita kan. Allah Ta'ala bagi can kat kita. Tak? Okey, puasa ni cara mana awak nak? Ya Allah, puasa belah malam tak boleh ke? Kan, pasal belah malam ni ringkasnya tidur. Belah siang ni dengan kerjanya, dengan apanya, panasnya. Tak? Kalau Allah bagi can, mesti kita minta macam tu. Ataupun paling kurang pun kita minta, ya Allah, jangan sampai azan maghrib. Buat lepas subuh juga, selepas terbitnya matahari sehingga zuhur. Boleh tak? Mesti kita minta punya. Nampak? Kalau dibagi ruang, mesti kita minta. Pasal 8 jam. 8 jam 12 jam. Silap, minta maaf. 12 jam. 8 jam pergi Mekah. Maksudnya 12 jam kita sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan menahan makan dan minum, tapi semayang 5 minit tak sanggup buat. Nampak? Tuan-tuan nampak? Ni nak tunjukkan bagaimana nafsu manusia boleh bangkit. Di siang hari menahan makan dan minum. Ya. 12 jam tuan-tuan sanggup. Kita kat rumah tunggu isteri nak hidang makan 5 minit pun tak sabar. Isteri pula tu sopan santun, jalan pula catwalk. Biasa senduk sampai dulu. Kan? Dia ketuk senduk. Mana nasinya, cepatlah. Itu pun tak sabar. Ini 12 jam tuan-tuan tak makan dan minum. Kita mampu laksanakan. Tapi ada jenis pula semayang tak boleh 5 minit. Ya. Ni nanti ada kategori dia lah, nanti saya sebut. Ya. Yang ni saya nak bagi faham dulu. Ya. Nampak? Allah didik kita mampu buat. Belah malam pula tuan-tuan tengok. Saya yakin dah percaya surau apa nama? Ubudiyah ni, Seri Gombak ni memang penuh sampai ke belakang. Pengurusi pun tak senang duduk. Ada satu masjid tuan mesyuarat untuk persediaan Ramadan di Sembahyang Tarawih ni dekat 12 kali mesyuarat. Itu pun dalam minit mesyuarat lagi, besok nak malam nak tarawih mesyuarat lagi tu tergempar untuk surat. Pasal apa? Nak buat 8 ke 20? 8 ke 20? La ilah, tak settle lagi 8 20. Dia tak settle lagi. Ya, malam ni nak tarawih tak settle lagi 8 ke 20. Buat 60 teruslah. Sayyidina Uthman Ibn Affan, apa masalah? Benda tu saya tak nak ulas lah. Pasal dah banyak dah ustaz ulas dah. Kita ni kadang-kadang lebih tak? Yang kadang-kadang beria ni orang yang
bulan biasa tak mari tu yang beria-ria tu. Orang yang maintain macam tuan-tuan ni relax ya. Pasal ada ilmu. Ni tu pun nanti saya akan sebut jenis-jenisnya. Kategori dalam 3 kategori tu. Tuan-tuan, Allahu Rabbi. Bayangkan penuh ni Ramadan. Nampak? Nafsu manusia berpusing menjadi 90 darjah Celsius. Yang tak pernah jumpa masjid 11 bulan yang lalu boleh jumpa. Sebelum Ramadan nak mari masjid punya payah. Kadang tak jumpa, tak nampak masjid, tak nampak. Tapi bulan Ramadan boleh nampak jelas. Ni kan kalau saya cakap kan mula kata, ustaz ni mula ngata orang. Artinya ngata orang lah, takkan kata kucing. Mestilah kita ngata orang. Pasal apa? Islam ni untuk manusia, bukan untuk kucing, untuk kambing. Kena cerita perihal manusia lah. Dalam Quran Allah cerita perihal manusia. Ya, siapa kata tak boleh tegur pemimpin yang zalim? Allah tegur Fir'aun. Terang-terang dalam Quran Allah hina, laknatullah tegur kepada Fir'aun. Boleh? Jangan salah faham. Semua ada dalam Quran panduannya. Ya. Jadi nak ngata orang boleh tak? Bukan mengata. Ini kita nak menceritakan. Ya. Dalam Quran Allah cerita perangai orang ni munafik, perangai orang ni kafir, perangai macam ni orang beriman. Nampak? Cerita pasal orang. Memang kena cerita tu sebab saya cerita. Kenapa 11 bulan dulu tak boleh mari ke masjid, ke surau, tapi bulan Ramadan boleh mari? Nampak? Tu soalan dia. Bukan nak mengata, nak soal kenapa? Why? Kata orang putih. Saya jawab dengan saya, jawab sendiri-sendiri. Jawab pada diri sendiri. Kenapa aku tak boleh datang masjid pada 11 bulan yang lalu, tapi Ramadan ni aku boleh datang? Satu. Yang kedua, tuan-tuan bayanglah. Solat tarawih ni bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Berapa? Sini buat berapa ni? 20 tambah 3 witir 20, berapa? 23 tambah isyak 4 rakaat berapa? 27. Betul 27. 27 boleh laksana bulan Ramadan. Bulan lain 4 rakaat isyak tak boleh nak buat. Apa hal? Nampak? Rasa nak benda ni? Nampak? Itu sebab saya dalam bulan Ramadan tu saya menyebut tentang mengenali diri kita. Sebenarnya tu sebab saya kata, tuan-tuan sekalian, inilah diri tuan-tuan yang sebenarnya. Saya kata pada bulan Ramadan. Sebab tuan-tuan tengok jam pukul berapa? Pukul 10.30. Tuan-tuan kat mana sekarang ni? Di surau. Tapi bulan selain pada bulan sebelum Ramadan hari tu kat mana pukul 10.30? Makcik kat mana makcik? Sofa relax, tangan macam ni, kaki bersilang gedi-gedi. Tengok apa? Citra warna, karut komedia. Tapi bulan Ramadan duduk kat surau, nak settlekan tarawih. Nampak? Sebab apa jadi begini? Ni kan kejap lagi juga. Itu sebab kita kena bincang tentang penghayatan selepas Ramadan. Baru jumpa penyelesaian. Kalau tidak macam tu lah. 50 tahun hidup, 50 tahun lah macam tu. Ya. Itu yang dulu ingat saya, arwah dah ustaz ni, tapi saya tak nak sebut nama lah. Arwah dah. Saya teringat dia sebut dulu. Dia kata, ya, mayat sudah bangun daripada kubur. Sebulan Ramadan dia kata mayat, kalau tuan-tuan ingatlah kan, mayat sudah bangun daripada kubur dia kata. Ramai dia kata. Masa tu memang orang hentam dia cukup-cukup. Betul lah dia kata, tak salah, betul. Kita ni yang sombong. Betul lah dia kata. 11 bulan dulu gimana? Tiba Ramadan baru boleh bangkit. Mana itulah mayat baru bangkit daripada kubur. Alah, cuma kalau kita ni itulah yang marah dulu tu pun sebenarnya memang orang yang faham dia tak marah. Orang yang berilmu dia tak marah, dia faham. Dia tahu dia bersalah. Tapi jenis jahil ni dia marah. Oi, kasarnya katanya. Padahal betul. Kalau aku lagi dahsyat. Hantu kum-kum dah sampai. Penuh. Allahu akbar, tuan-tuan. Nampak? Tengok hari ni sudah. Tengok hari ni. Berapa Syawal ni? Takkan tak habis raya lagi. Yalah, buka rumah terbuka lah. Ada jadual kita.
Ya, jadual kita. Itu sebabnya kita ni kena ingat. Saya nak pergi pada step yang pertama sebenarnya. Kita kena ingat tuan-tuan. Ya, itu sebab saya kata tadi, masa bulan Ramadan saya kata, ya, saya lupa nak sebut. Cuba ni saya buat ni. Saya buat macam senaman. Cuba tarik pipi masing-masing. Jangan buat. Tarik pipi masing-masing. Sakit tak? Sakit. Cubit. Ya. Tangan masing-masing, kulit masing-masing, sakit tak? Memang diri kita kan tu. Kenapa kita boleh buat? Ya, kalau surau ni tadi 27 ya kan? 27 rakaat tuan-tuan. Bukan 27 pahala. Itu sudah pasti. 27 rakaat boleh buat. Bukan Ramadan 4 rakaat pun tak sanggup nak datang. Sebab apa jadi begini? Itu persoalannya. Sebab apa?